Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi Awi dalam rancangan Purple Talk eksklusif. So, disebabkan hari ni korang nampak tak dekat sebelah saya ni siapa? Sebenarnya sebelah saya ni merupakan seorang tetamu yang khas ya. Betul tak Puan? Yeah. Puan nampak sangat gugup ni. Sabar Puan. Saya gugup Puan. Okey Puan. So, semua orang tak tahu. Yang tahu Puan ni siapa adalah saya. So, saya kenalkan sikit Puan Okey. Dekat sebelah saya ni merupakan seorang Puan Zai Hasrah binti Zainal Abidin daripada founder Batik Melaka. Betul Puan? Ya. Okey, so saya dah kenalkan nama. Apa kata Puan perkenalkan diri Puan pula? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana menjemput saya. Nama saya Zai Hasrah binti Zainal Abidin. Saya dulu pengusaha batik Melaka lah. Macam tu. So saya nak tanya Puan lah. Dah berapa lama Puan dalam bidang pengusaha batik Melaka ni? Saya bermula pada tahun 2008. Time tu saya masih belajar lagi. Sikit-sikitlah bertapak hingga sekarang. Memang ada turun dan naik. Tapi saya bermula pada tahun 2009. 2009? Kira dah 12 tahun macam tu lah. 12 tahun tu lama Puan. So sepanjang Puan dalam bisnes ni lah, apa pengalaman yang Puan dapat selama 12 tahun ni yang Puan rasa macam Puan sangat-sangat hargai? Banyak sangat pengalaman yang saya dapat dalam 12 tahun ni. Mula-mula masa saya habis belajar, itu pengalaman pertama lah. Macam sangat-sangat mencabar lah sebab kita berhadapan dengan ramai usahawan yang berjaya. Ramai usahawan batik, songket yang berjaya kat Malaysia ni. So kita kena, time tu kita kena fikir macam mana cara kita nak naikkan, memartabatkan batik Malaysia. Macam mana kita nak create design, macam mana kita nak mempromosikan lagi batik Malaysia. So sebelum saya masuk lebih dalam lagi soalan saya tiba-tiba macam terfikir, macam mana dalam banyak-banyak bisnes dekat dalam Malaysia ni, Puan terfikir nak buat batik ni Puan? Sebab kita tahu batik ni bukan senang nak buat dia. Masa tu saya belajar dalam seni reka, seni lukis. Dalam bidang batik juga. Walaupun tidak 100% lah kita belajar batik. Kita lebih kepada teori kan, teori batik. Sebab biasa batik ni banyak diajar di Institut Kraft Negara. Tu lebih praktikal lah. Lebih praktikal, dia lagi macam skill dia lagi baik lah. Sebab kita more pada teori kan. So kita kena banyak belajar. Time tu cabaran buat saya juga. Saya kena banyak buat research. Saya kena banyak study. Kena jumpa usahawan yang berjaya tu, batik tu, untuk kita compare lah kan, design. Macam tu. Okay, faham. So nampaklah perjalanan Puan selama 12 tahun tu bukan senang Puan Saya nampaklah benda tu. Okey Puan, saya ada nak tanya Puan beberapa soalan. Sebagai seorang, saya tahu yang Puan ni seorang suri rumah. So semasa PKP ni, kita tahu memang semua orang kena duduk rumah. So Puan rasa semasa PKP ni pekerjaan bisnes Puan tu terbeban tak? Okey, saya 5 tahun yang sekarang ni saya bukan buat kerja batik je kan. Saya ada tambahan buat bisnes online yang lain kan. So saya proceed untuk jadi suri rumah sepenuh masa. Dulu saya jadi usahawan, saya keluar, saya buat kerja luar, kira promosikan batik di luar. So bawa anak kan semua tu kan. So masa tu agak kuat juga. Suami pula bekerja. So kita kena ada staff semua kan. So sekarang ni bila PKP ni kita terkesan staff pun semua dah tak ada. Semua kira bekerja di rumah. So sekarang kita decide untuk buat online lah dekat rumah. Macam submit design ke, by online je. So submit design, collect order semua tu Puan yang buat seorang-seorang? Semua buat online. Kita sub lah dekat mana-mana company yang sudi. Kita macam share rezeki lah, macam cakap. Okay, kita dapat job, kita dapat design, kita bagi sama rata. Sebab saya dah tak boleh, contohnya saya dah tak boleh nak pergi bengkel kan. Saya dah tak boleh nak pergi fokus kepada bengkel buat cantik batik. So kita sub je. So bila saya nampak Puan banyak bercerita pasal batik, dan Puan, saya nampaklah susah Puan buat seorang-seorang tu, lepas tu nak kena cari sub untuk tu. Apa yang, macam mana Puan boleh terfikir untuk membuat idea batik ni, dan apa yang mendorong Puan buat? Sebab lagi satu saya dalam bidang art and design, supaya macam apa yang kita belajar tu tak terkubur lah. Lagi satu bidang batik ni tak ramai yang orang minat. Dia minat tapi macam mana kita nak bina produk. So macam tiba-tiba saya rasa macam saya tertanya-tanya lah. Selama Puan dalam bidang batik ni, apa yang membuatkan Puan, pernah tak Puan terasa macam Puan down? Macam tiba-tiba je hasil jatuh ke?
Jatuh tu banyak kali. Okey. Sebab dalam bidang batik ni kita lebih banyak guna modal. So bila kita buat sale, tak semestinya hari ni kita buat sale kita akan dapat keuntungan. Contoh kan, dia mengambil masa yang jangka masa yang panjang lah. Contohnya sekarang ni batik dah tak trending. Okey. Kena supporter juga daripada macam VIP ke, supaya batik tu naik kembali. Lagi pasal lagi satu, bahan mentah pun agak mahal kan. Tak semua beranilah untuk join buat batik ni. Lebih kepada membeli lah orang kata. Faham. So semasa puan start bisnes daripada puan belajar kan. Ya. So family puan tak halang ke ataupun diorang tak menggalakkan ke ataupun diorang support je? Alhamdulillah family saya support. Time tu saya tengah belajar. So bila saya buat sale satu Malaysia tu, contohnya hari ni ke Zin, semua follow. Oh. So macam untung tu kita tolak tepi kan, kita fikir seronok dulu. Lepas tu baru kita fikirkan keuntungan tu. Seronok, kita dah create, kita dah cari customer, kita dah selesa, kita baru fikirkan keuntungan yang ni lah. Kasar. Ada orang buat bisnes dia nak fikir untung dulu. Untung juga, tapi kita kena seronok dan serasi juga dengan bidang yang kita ambil. Kalau kita tak seronok, susah juga kan kita nak jalankan bisnes. Okey puan. Saya nak tanya, selama puan dalam bidang batik ni dan PKP ni, macam mana puan menguruskan aktiviti bersama keluarga dalam time PKP ni dengan puan dengan bisnes? Adakah hubungan kekeluargaan tu lebih mengeratkan ataupun puan rasa benda tu macam lagi menyusahkan kerja puan ataupun terbeban? Okey, pada tahun lepas kita ada PKP kan, PKP pertama. Time tu saya dah bersedia lah dari segi mental emosi. Sebab apa? Sebelum ni suami saya bekerja luar. So saya dah biasa dah. Kira dia tak ada, kita kena handle semua anak kan. So time tu kita kena menjaga, kita kena pergi posting, kita kena bawa anak sendiri. So bila time PKP suami bekerja di rumah, so satu macam lega lah. Kita boleh rehat, kita boleh buat online, boleh fokus. Yang penting boleh rehat. Yang penting point dia boleh rehat. Boleh rehat. Sebab suami ada. Suami ada. Okey. So kalau macam cakap pasal pembelajaran pula lah time PKP ni. Kita tahu sekolah memang tak buka. So macam mana puan manage bisnes dan juga pembelajaran anak-anak? Okey, mula-mula masa PKP ni saya fokus pada anak dululah. Sebab kita ada dua anak yang bersekolah, sekolah rendah dan sekolah agama petang. Bila sekolah rendah agama petang, dua-dua ada PDPR, dua-dua ada online class, ada Google Meet semua kan. So kita kena hari-hari kita akan dapat WhatsApp daripada guru-guru kan. Okey, anak murid yang ni. So mata pelajaran dalam satu hari ada 2 subjek contohnya kan. So kita kena fokus, kena siap, kena submit malam ni pula kan. Memang sama-sama belajar. Kita yang kena sama-sama belajar. Lepas tu kita ada baby pula. Ada seorang lagi anak yang baru 4 tahun kan. Tapi alhamdulillah sebab anak-anak dia faham kan. Insya-Allah ya. So sepanjang waktu PKP tu anak-anak lebih rapat dengan puan ataupun lebih rapat dengan suami puan? Jelas sebab ayah diorang yang dah busy kerja tiba-tiba ada dekat rumah. Sebenarnya anak-anak rapat dengan ayah dia. So bila ayah dia ada, alhamdulillah sebab dia bapa dia masak kan. Ayah dia boleh masak. So kita bagi bekerja. So tapi untuk pelajaran saya lah. Kalau dari segi macam untuk kemas rumah ke apa ke semua suamilah. Masak ke kan. Boleh rehat kata. So waktu PKP tu suami puan ada tak cakap apa-apa dengan puan yang macam dia sendiri rasa keletihan puan ke ataupun dia pun okey je? Masa PKP sebab tu dia buat macam mana cakap dia buat semua. Dia masak. So mama tak payah masak. So contohnya bila dia bekerja, hari ni dia kerja, besok dia rest, yang dia rest tu dia akan masak. So senang-senang. Okay, balance lah. Balance lah. So saya boleh rehat. So kita nampaklah dia prihatin dengan kita kan. Macam tu. Yelah, perempuan kan suka kan keprihatinan. Lagi satu kita kena selalu berbincang lah tu. Okay. Yelah, sebab saya belum kahwin so saya tak tahu. Kena selalu bercakap. Kita okey kita buat apa kan. Macam tu. Communication tu penting lah. Okey puan. So saya nak tanya, puan sebagai seorang suri rumah, kalaulah puan bukan dalam bidang bisnes atau tengah berniaga sekarang ni, puan rasa waktu PKP tu ataupun kalau tak PKP lah, seorang perempuan ataupun suri rumah perlu tak dia buat bisnes online untuk membantu keluarga ataupun benda tu macam membebankan tugas dia sebagai seorang suri rumah? Maksudnya kena berniaga lah. Macam tu. Macam
macam mana okay, saya comparekan untuk diri saya dengan kata orang terdekat lah, adik lah, katakan contoh lah kan. So bukannya compare kita mana yang terbaik, tapi sebab macam saya suka, saya minat. Dia dua, minat dan tak minat. Kalau yang tak minat, kita jangan paksa. Kita terus jadi serumah je lah, kita buat kerja, jaga anak macam biasa kan. Sebab yang penting keizinan suami dia lah. Gitu. Macam saya berniaga online sebab saya minat. Kata suami pun izin. Lagi satu, kita tak ada rasa macam duduk rumah tu penat. Itu bagi saya lah. Kata. Itu kalau yang suri rumah yang tak pernah buat bisnes lah. Kalau yang tak pernah buat bisnes pula, kita tak boleh nak paksa dia. Kata. Kalau dia rasa dalam satu keluarga tu ekonomi dia dah baik, teruskan jadi suri rumah kan. Sebab itu suami dia okey, suami dia tak cakap apa-apa, kalau semua dia okey kan, teruskan. Kalau dia rasa nak membantu suami, belajar sikit-sikit. Kalau kita tak faham, kita ambil kelas ke. Contohnya macam buat kuih ke kan, buat kuih ke, buat kek ke. Sekarang kita ada kelas online kan, kita masuk belah study macam tu, sikit-sikit. Okey Puan. Sekejap Okey, sekarang saya nak tanya Puan, Puan sebagai seorang suri rumah dan businesswoman, apa nasihat Puan dekat luar sana untuk semua warga-warga perempuan suri rumah yang baru nak bermula dalam bisnes ni? Okey, bagi pendapat saya lah, sebenarnya suri rumah ni kerja dia orang cakap sangat-sangat baik lah, orang kata. Lebih baik duduk rumah, orang kata sebenarnya. Bukan tak baik bekerja. Dua-dua tu sama je. Sama rata, orang kata kan. Yang penting minat. Yang penting niat kita nak bantu suami, contohnya lah kan. So macam wanita bekerja atau wanita suri rumah pun kita kena bersyukur, kita banyak berdoa, kita kena kuat dari segi mental emosi. Jangan terlalu fikirkan apa orang cakap. Katakan kita fokus untuk diri kita je. Katakan kalau kita rasa itu membantu kita buat kita jadi bahagia, keluarga kita jadi bahagia, kita teruskan. Jangan paksa, jangan terlalu fikirkan awak kena bekerja, awak kena bantu suami. Tapi kalau kita rasa kita tak minat, buat apa kan? Itu tak menyusahkan diri kita. Okay. Puan ada tak sikit tips, banyak pun tak apa, dekat semua perempuan yang suri rumah dekat luar sana yang baru nak bermula berbisnes, yang tips yang Puan selalu amalkan? Okey, untuk suri rumah yang nak bekerja atau nak mulakan perniagaan pada musim sekarang ni, lebih kepada perniagaan online. Kita study, kita follow kawan-kawan yang terdekat yang buat bisnes. Kita banyakkan bertanya, kita ambil kelas, kita cari ilmu sikit lah kan. Sikit-sikit insya-Allah. Saya pun macam tu juga. Tak semestinya kita belajar dulu kita dapat banyak ilmu, betul tak? Betul. Sekarang ni zaman sekarang dah berubah, lebih kepada online. So kita kena laju ke depan, nak cakap. So kita kena banyak online kelas. Macam saya sekarang ni, contohlah, saya kelas online pun saya join. Nak masak, saya buat kuih ke, buat jahit ke, walaupun jahitan ke, tu kita dah ada skill. Kita nak improve lagi, kita masuk study juga. Macam tu. Kena ambil ilmu sikit lah. Contohnya kita tengok Facebook kan. Facebook tu jadikan satu platform untuk kita cari ilmu. Macam tu kita ada WhatsApp. Kita banyak kan sekarang kita ada status WhatsApp. So kita follow mana orang-orang berjaya tu, kita follow sikit-sikit, jadikan satu minat supaya tu jadi satu, orang kata titik tolak kita untuk join satu kelas bisnes dan bina satu bisnes kita sendiri. Tak payah besar lah, buat kuih pun alhamdulillah dah. So andai katalah kalau Puan tak menceburi bidang dalam batik ni, bisnes apa yang Puan terfikir untuk buat? Ke Puan akan macam tak apalah, tak buat bisnes batik, tak pernah terfikir batik, nak duduk jadi suri rumah je? Dulu saya tak terfikir batik. Tu Puan terfikir bisnes apa tu? Saya memang suka bisnes. Saya memang suka menjual. Sebab saya daripada sekolah rendah lagi, saya suka jual macam-macam. Apa je benda yang boleh jadikan orang kata sumber pendapatan, saya akan buat. Contohnya saya sekolah menengah, saya suka buat macam makrami ke, gelang ke, apa semua ke, buat macam
gift ke kan, hari-hari macam hari ibu ke, semua saya buat sendiri kat sekolah. Dulu kan bebas sekolah, sekarang susah sikit kan. Jual lah apa-apa. So bila kita masa kita final year tu, kita dapat offer daripada pengarah. Okey, apa kata saya offer kamu jadi usahawan, kata cuba dulu untuk Melaka kan. Saya cubalah, mula takut. Sebab kita macam time tu kita budak. Kita takut juga. Tapi kita cubalah kata kan. Alhamdulillah lah. Okey. So kita tahu seorang business woman ni ataupun orang yang berniaga, dia ada kelebihan untuk bercakap dan confident itu. Okay. So macam mana puan dapatkan confident ni lah selama 12 tahun? 12 tahun tu masa yang panjang. Tahun pertama tu puan berniaga tu macam mana puan ada confident? Masa tahun pertama, okey. Masa tahun pertama tu sebab kita fresh, kita ni macam contohnya kita ada special sikit lah. Macam kita, idea kita tu baru. So, pandangan kita tu diterima oleh usahawan yang berjaya. Contohnya kita, time tu kelebihan saya belajar, saya student, saya boleh buat design. Saya buat design. So, ramailah yang macam orang kata practical student practical student datang kat kita ajar. Time tu confident kita lagi tinggi lah. So ramai daripada universiti datang, kita interview kita macam mana pengalaman kita berniaga, macam mana kita nak create satu orang kata macam mana kita nak berhadapan dengan orang. Bila kita buat sale, kita berhadapan dengan customer, macam-macam jenis customer, ada daripada Malaysia, luar negara semua kan, bahasa ni bahasa tu. Macam mana, mula-mula kekok juga, lama-lama kita okey. Okey. So saya nak minta puan cakap satu perkara je lah dekat semua wanita-wanita dekat luar sana yang suri rumah. Apakah kata-kata semangat untuk mereka untuk terus berjaya walaupun dia baru lagi nak bermula? Okey, bagi saya kepada wanita di luar sana yang ingin memulakan perniagaan, kita kena kuat, daripada segi mental, rohani, emosi, fizikal kita. Rohani kita paling penting lah, kita kena banyak berdoa. Contohnya bila kita hadapi satu dugaan tu, dalam berniaga mesti ada dugaan. Kita kena kuat, kita banyak istighfar. Kalau kita ada masalah, kita kena bincang dengan orang yang terdekat, contohnya suami kita lah. Kan, terdekat, okey, apa benda kita nak selesaikan masalah. Jangan terus down. Kadang-kadang dalam bisnes ni, kalau kita tak ada partner yang boleh share, kita akan rasa down kan. So kita kena kuat daripada segi mental, emosi, fizikal, kita semua. Rohani kita lah. Boleh tak puan kongsikan cabaran yang paling puan terasa lah paling sepanjang menjadi seorang sahabat yang paling puan ingat lah? Cabaran saya? Kena cakap okay, saya buat berniaga ni, cabaran dia, biasalah kita berniaga, kita kena tipu. Contohnya kan kita dah buat produk banyak yang kita dah labur, modal yang besar, batik modal yang sangat besar. Kita nak jahit lagi, kita nak cantik, nak bayar staff lagi, kita nak kerah idea lagi. Bahan mentah tu pun modal yang besar. Tapi bila kita dah sampai ke customer lari. Customer dah ambil barang, customer lari, so kita contact pun tak dapat. Okay, puluh ribu jugalah. Itu cabaran paling besar sampai kita punya company agak drop. Bila drop, saya kena create satu bisnes yang lain. Saya buat pengangkutan. Saya buat persiaran. Bila persiaran juga, mula okey, lepas tu pun juga orang tindas jugalah. Ditipu juga. Kira payment kita tak dibayar macam tu lah. Jadi apa yang puan dapat, pengajaran apa yang puan dapat daripada apa yang puan dah alami? Adakah puan selepas ni akan berhati-hati ataupun macam mana? Okay, pengajaran dari situ kita kena lebih berhati-hati lah. Makna walaupun kita ada hitam putih time tu, kita kena lebih berhati-hati kepada customer tu. Kita lebih banyak bincang. So jangan terlalu percaya. Walaupun orang tu kita kenal, kadang-kadang orang yang kita kenal tu lah yang buat kita down macam tu kan. Jadi kalau selama ni kalau puan ada masalah apa-apa pun, puan akan cerita dekat suami, kat orang yang terdekat. Selain suami, ada siapa-siapa tak puan? Dulu supporter saya arwah ayah saya. Okay, saya mula bisnes sebab ayah saya orang bisnes. So saya banyak follow ayah saya. Memang jatuh bangun pun kita tengok dia kan macam mana kan. Memang daripada susah sampailah alhamdulillah dia berjaya. Susah nak follow macam tu kan. So saya kena ikut dia.
saya macam saya punya orang kata idola kan. Ayah saya sendiri. Ya, idola. Arwah ayah saya sendiri. So bila saya jatuh dia tahu. Yang tu. So mak Puan macam mana? Sama juga macam mak saya, dia kira orang yang utama lah. So, sampai sekarang? Sampai sekarang. Kira dia tahulah kan, macam dulu saya lebih kepada jumpa customer, saya pergi, contoh awal bulan saya kena pergi Langkawi. Lepas tu saya kena pergi Selangor, kena pergi Johor, kena semua satu Malaysia. So dia orang follow. Kadang-kadang orang kata itu satu merugikan, kenapa follow anak dia kan contohnya. Tapi dia nak tengok anak dia okey tak business channel. Lama-lama dia tinggalkan, okey dia dah boleh jalan sendiri. Macam tu. Dia nak tengoklah perjalanan kita ni okey kita tidak boleh, kita tidak menyaga macam tu. So far sekarang bila kita dah berhadapan dengan cabaran tu semua, sekarang kita ada cabaran baru. Kita berniaga online. Kita dah tak boleh lah dah tak boleh nak berniaga kat luar kan. Kalau berniaga kat luar tu boleh, kalau ada rezeki kita insya-Allah lah boleh kan. Tapi sekarang ni macam saya kekangan saya lebih kepada anak-anak lah kan. Saya kena fokus anak-anak. So sambil tu saya kena buat online sebab saya minat. Macam tu. Yang Puan nak bisnes melalui online tu, adakah Puan memang tahu ke ataupun still lagi belajar juga? Saya still belajar lagi. Sebab berbeza sekarang dengan dulu kan, sebab kita semua tu upgrade, betul tak? So kita kena study lagi lah, tak boleh macam biarkan macam tu je. Kita kena belajar online untuk bisnes ni. Kira bisnes online kena menyeluruh lah. Gunakan semua platform yang ada, contohnya Facebook, Instagram, WhatsApp ke, semua kan kita kena guna. Macam tu. Jadi sekarang Puan still lagi buat design ataupun pantau orang-orang bawah untuk design? Saya ni sekarang ni lebih pada buat design sendiri. Saya jual design sendiri. Kalau ada rezeki orang nak, kita buat. Contohnya masa PKP 1 saya ada offer buat demonstrasi di shopping mall. Memang kita akan buat setiap bulan Ramadan. Tapi offer di KL lah, di contohnya Gramuda Holding, semua Gramuda Holding kan. So PKP 1 tu kita dapat 2 job di KL. Tapi terpaksa cancel sebab PKP kan. Itulah kira sumber income saya lah. Saya kena buat demonstrasi. Contohnya dia kena buat wall hanging untuk shopping mall. Kita kena buat demo depan orang ramai. Time tu saya kena cancel lah job dia. Sebab PKP 1 kan. So setiap usahawan mestilah dia ada inspirasi pada seseorang. Inspirasi Puan? Inspirasi saya macam kita untuk batik lah. Untuk batik, contohnya kalau kat Melaka ni saya kepada Ras Batik Melaka. Sebab dia pun lebih kepada mau buat design juga. Kita kena cari persaingan kita yang kena hebat sikit lah kan, macam tu kan. Kita kena follow dia, kita kena cari ilmu supaya kata sama-sama lah kata untuk martabatkan batik Melaka ni. Walaupun saya sekarang ni batik dah agak kurang, banyak usahawan baru yang naik. Saya kena buat satu benda yang lain, kena buat bisnes online. So macam contohnya tak fokus pada buat batik baju, kita kena buat dekat wall hanging ataupun buat frame hotel ke, tapi batik juga, konsep batik. Okey Puan, saya nak tanya, sepanjang 12 tahun Puan menceburi dalam bidang bisnes ni, pernah tak Puan mencapai target sale jualan Puan? Pernah masa tahun 2010, 2011. Tak semestinya saya buat batik lah, saya buat bahagian pengangkutan lah. Dan kira pengurusan pentas bersama suami. So macam event-event, kita buat event. Ada contohnya ada majlis kahwin, kita ambil job lah kan, uruskan yang contoh MC ke apa semua tu, pengurusan majlis. Kita pencapaian dia untuk batik ni, saya dah join Batik Seri Endun, pertandingan Batik Seri Endun. Lepas tu saya punya batik dipamerkan di Harrods London. So kita kena create satu design yang eksklusif dalam berapa dalam berapa panel. So saya tak pergi sana sebab time tu ada masalah sikit. So
kita ada bawa orang untuk pergi Harrods lah kan, craft tangan yang bawa, dia akan promosikan design kita lah di Harrods London. So design puan dibawa ke London. Harrods London. Harrods tu untuk kebanyakan untuk pameran kan. Oh, pameran. Ke situ, ke Harrods London. Agak-agak nak macam mana puan boleh dapat peluang untuk design puan tu ke sana? Ataupun dia macam ada orang offer puan ke? Time tu kita masih dalam usahawan. Contoh dalam usahawan tu saya termuda. Okey. Termuda. So mungkin pengarah craft tangan time tu dia nak satu idea yang baru. Kan, awak buatlah satu design. Dia kata kita nak bawa ke Harrods London. So tu cabaran buat saya juga, sebab kita kena buat panel batik, kita kena buat design batik, kita kena canting batik 4 meter bawa ke London. Macam tu. Dan pencapaian saya juga, saya dulu degree dalam bidang tenun. Walaupun saya bukan praktikal, saya lebih pada teori. Saya dapat offer buat batik Melaka. Walaupun sekejap lah, sebab batik buat songket Melaka, sebab songket ni sangat-sangat susah. Hanya orang Terengganu memang power lah buat kan. So kat Melaka ni kita kena create juga satu bunga Melaka. Okey puan, sepanjang puan dalam bidang bisnes ni, ada tak satu perkara yang puan rasa benda tu memang membuatkan puan nak terus dalam bidang bisnes yang puan tak nak give up walaupun puan jatuh sekali pun? Sebab apa untuk teruskan dalam bidang bisnes ni, sebenarnya saya ada satu impian. Impian tu macam semua orang ada impian. Bila kita dah start satu perniagaan, kita mesti kita rasa kita nak berjaya. Kita nak, orang kata cakap pencapaian kita kan. Satu, kita nak berjaya. Sekarang ni kita dugaan saya adalah dengan anak-anak. Tapi pada masa sama saya bersyukur sebab saya boleh buat online business. Online business tu maksud saya boleh fokus bolehlah ada masa untuk jualan online. So saya ada kita ada customer kita sendiri, kita ada regular customer. So bila kita update je, kita dah ada customer. Contoh sekarang saya buat photobook. Banyak nak cerita. Sekarang kita buat photobook. Kita cuci gambar lah. Cuci gambar customer. Customer tu nak buat canvas, foto canvas, semua berkaitan dengan art lah orang kata. Sebab kita kan dalam art juga. Apa yang berkaitan dengan art, saya rasa saya boleh, sumber pendapatan saya buat lah. Macam tu. So puan ambil job tu and then puan pass kat orang ke ataupun memang puan sendiri yang uruskan dulu? Bila kita dah terlalu banyak kita nak urus, kita boleh nak urus, kita pass kat kawan-kawan kita dalam bidang yang sama. So diorang ramai designer kan, ada kira macam buat baju, printing semua kan. Bila kita dapat job, kita tak boleh nak buat seorang. Macam saya kata, saya suruh rumah sekarang, saya tak boleh nak fokus pergi bengkel nak buat printing, nak buat batik. Saya kena sub juga. Macam itulah. Sama juga saya buat photobook, ramai designer photobook. So hari ni saya dapat, contohnya hari ni saya dapat job 10,000 keping gambar. Takkan saya nak buat 10,000. Saya akan sub juga kepada kawan-kawan saya yang boleh buat design. So kita share lah rezeki tu. So masa PKP hari tu puan cakap banyak job puan yang kena cancel. Job saya kena cancel tu job luar. Job online, alhamdulillah. Masa PKP, alhamdulillah sebab biar berniaga online ni kita ada customer. So tapi suami saya duduk rumah kan. So dia tak ada kerja luar lah. Biasa kalau tak PKP dia akan buat kerja luar sampingan. So untuk contohnya dia dalam seni muzik, banyaklah dia kena buat lagu, dia kena ada buat dapat job daripada majlis-majlis. Sekarang tak boleh kan. So kena buat kerja-kerja office je lah. So saya ni masa PKP lah jadi macam bantu dia. So, alhamdulillah lah bila PKP tu rezeki saya berniaga online sangat-sangat membantu. So pendapatan puan tu dengan berniaga online dapat membantu meringankan beban suami puan lah. Ya. Sifah ada? Macam sekarang ni kan kita susah kan nak cari sale kalau batik kan. Sebab batik ni dia ikut trend. Kalau trend batik memang Turun naik. Turun naik lah. So sekarang ni batik bukanlah di atas, tapi apakah yang puan akan, apa idea yang puan akan lakukan untuk naik balik?
Okay, bagi saya sebenarnya macam rindu kita punya job dulu kan, batik dulu bila kita sebut batik je orang kata wah, siapa pakai batik je, siapa beli batik je, dia orang kata macam mana cakap, rezeki lah orang tu dapat beli batik macam tu kan. Kita buat pun rezeki juga. Sekarang ni macam mana kita nak memartabatkan, kita kena create satu kata produk yang lain. Tak semestinya fokus kepada baju batik je. Buat tempat tidur, buat lansir ke. Sekarang ni hotel-hotel kita ada berkonsepkan batik kan. Kita buat frame, hiasan dalaman orang kata. Macam saya pun pernah create baju batik kucing daripada batik. Contoh dia masuk pertandingan kan, so kucing-kucing tu pakailah baju yang kita buat tu. So dia peragakan lah, buat dress dia. Ada peminat je sebab peminat kucing lah yang beli, betul tak? Itu target market kita. Untuk target market untuk hiasan dalaman, hotel-hotel. Itu macam mana kita sekarang. Tak semestinya sebab orang dah kurang nak beli baju batik. Betul tak? So kita kena tukar idea kita. Kita buat canvas, buat produk-produk kata keratangan, bantal ke semua macam tu lah. So kalau puan cakap memang batik ni memang satu jualan yang laris. Tak silap saya tahun 2018 batik memang sangat diminati, betul? Itu masa yang tengah naik, betul tak? Tengah naik tahu, tengah naik time arwah Indon adalah time 2010 tengah naik. 2010 memang bila kita buat sale satu hari tu 10,000 dalam tangan, insya-Allah. Itu sikit tu sebab bila biasa usahawan craft tangan sale dia sampai 50-60,000 satu hari tu. Usahawan macam Kelantan, Terengganu, kita tak boleh nak kejar lah sebab dia orang berpengalaman kan, customer dia orang dah ada. So kita bagi yang muda-muda ni time tu kita buat sale, itu dah cukup dah. So Puan boleh kongsikan sedikit harapan kepada wanita-wanita di luar sana untuk cuba menceburi dalam bidang usahawan. Harapan. Harapan saya kepada wanita yang di luar sana untuk zaman moden, zaman sekarang ni, kepada lepasan SPM lah contohnya kan, lebih baik kepada wanita yang lepasan SPM sebab dia idea dia baru, idea dia fresh kan. So kena mulakan situ untuk join business yang kata target market supaya dapat bantu ekonomi diri sendiri, dapat bantu ekonomi keluarga. Sikit-sikit belajar. Sebab sekarang ni meluas kan. Kita boleh belajar di hujung jari. Orang kata nak belajar kek ke, nak belajar batik ke, nak belajar printing ke, semua by online. Universiti sekarang pun semua online kan. Kita kena berhadapan, kita kena lagi bersiap sedia lah sebab belajar online ni tak sama dengan kita belajar depan-depan. So orang kata sangat mencabarlah. Kata harapan saya kita kena kuat semangat tu je. So kalau macam orang lain nak contact Puan macam mana? Okey, kalau macam siapa-siapa yang nak jadi dropship saya, boleh ke perempuan yang Boleh, tak masalah, no problem. Okey, macam saya sekarang kepada siapa-siapa yang berminat nak join company saya lah, okay, jadi dropship saya, boleh je hubungi saya melalui saya punya nombor telefon lah kan. Facebook Zai Hasra binti Zainal Abidin. So bila boleh messenger saya, okay, kata Puan kata nak menyaga apa, dia nak belajar batik ke, ataupun nak belajar macam mana nak mulakan bisnes ke, macam mana kita nak kata mulakan berhadapan dengan customer by online. Sebab berbeza, by online berhadapan customer face to face dengan online ni berbeza. Face to face ni saya rasa pun mencabar, tapi lebih baik kot. Online ni kita kena betul-betul kuat. Jangan salah cakap.
Terus dah cakap kita customer kadang ayat tu kita tak ada ni, kita buat biasa-biasa je tapi dia terasa hati. Itu pun akan buat customer kita lari. Kita kena banyak lagi belajar. So pun ada juga buat kelas online untuk batik. Kelas online untuk batik ada. Tapi batik ni kena praktikal. Tak boleh kalau setakat teori kita cakap okey awak macam ni boleh lah. Tapi batik ni kita kena jumpa depan-depan. Itu sebab kita kena tunjuk depan-depan praktikal sebab dia bermain dengan lilin. Kalau setakat kita nak tunjuk online video tu boleh. Tapi nak masuk dalam kepala tu baik kita jumpa depan-depan. Face to face. Sebab nak kena bakar lilin, kita nak create design. Ada orang tu buat design kena tulis dulu kat kain kan. Sekarang kita nak ambil lilin, nak buat design terus. Tu perbezaan dia lah. Tapi sekarang ni tak ramai pun student yang nak jadi usahawan. So sebab mencabar kan, sebab PKP ni kita tak boleh nak buat sale. Lagi satu boleh buat sale tapi tak berapa tinggi untuk batik. Lagi satu bahan mentah dia sangat mahal. So kita kena fokus buat batik. Kadang-kadang kawan-kawan saya buat batik lukis kat kasut, tu batik juga. So kena create idea yang lain. Yang penting tu menjadi punca pendapatan kita. Tu je. Okay, terima kasih Puan Zaya Asra untuk hari ini. Terima kasih juga untuk perkongsian daripada Puan. So, bersama kita lagi dalam rancangan Purple Talk yang akan datang. Korang nak gigi yang terbaik, datanglah ke Klinik Shalinda. Okey, terima kasih Puan Zaya Asra. Kau dia stop pula lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih.